Saya ni cerai bab tanda dan bab ingat jalan. Ingat jalan memang TKO. Tak boleh ingat. Saya pergi Kuala Lumpur 20 tahun tuan-tuan Bu Alang ni. Tak boleh ingat jalan daripada Jalan Duta nak pergi ke rumah penginapan saya. 20 tahun patutnya mahir ya. Biarlah dia mendatang ni. Mendatang ni cerdik. Dia kata kanan, kiri. Lala dia pun kencing kita. Bukan boleh kira dia pun. Itu kena kencing lah kali. Kau soal lepas lagi no. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Insyaallah buka soal 8 yang kedua no. Perbahasan kita ialah tentang tinggalkanlah riba. Soal 8. Yang kedua ialah firman Allah, ittaqullah. Bertakwalah kamu pada Allah. Ini adalah kerana takwa merupakan benteng bagi diri seseorang dari melakukan dosa, menyakiti orang lain dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni dia ada perkataan wiqayatun. Wiqayatun ni makna memelihara. Kita pelihara diri kita. Jangan buat benda-benda yang Allah tak suka. Saya dah macam tu. Jadi kalau bulan lepas saya ada sentuh sikit tentang takwa. Takwa mengikut pandangan Abdullah ibn Mas'ud. Malam ni Sayyidina Ali. Pasal dia ada kaitan takwa. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa itu takwa? Dia kata 4. Mengikut pandangan beliau, takwa tu ada 4 sifat. Kalau Abdullah bin Mas'ud 3. Kita sebut bulan lepas. Taat bukan derhaka. Ingat bukan lupa. Yang ketiga, syukur bukan kufur. Kata Sayyidina Ali pula, takwa tu 4. Apa dia? Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yakni kamu takut kepada kebesaran Tuhanmu. Takut kat neraka Allah, takut dekat siksaan Allah, takut akan segala-galanya kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Itu sifat orang yang bertakwa. Takut akan al-khawfu minal jalil, yakni takut di atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut semualah. Neraka, dosa, siksaan kubur. Takut nak meninggalkan solat, takut nak meninggalkan puasa. Itu takwa lah. Ada duit, ngam-ngam pi juga Mekah mengerjakan haji. Itu kira hebat lah. Setengah orang bukan tak mau pi. Dia kata kita pun dah banyak turun. Balik pada Mekah nak berkedah apa? Orang pulak dah. Cuba tengok betul-betul. Kalau dalam hadis ada sebut, kalau kita ada kemampuan, kemudian kita tak buat, berat tuan-tuan. Hak tak ada kemampuan tak apa. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa, yang kelima, haji. Haji itu duduk di bawah, kategori yang paling bawah. Kalau ada kemampuan, kalau ada kesihatan. Ni masalahnya, kemampuan pun ada, sihat pun ada, tak mau pi. Dia berat. Jadi orang takwa macam tu lah. Aku ada kemampuan, aku sihat, aku tak mau pi berdosa. So bimbang lah.
Kita duk fikir kalau pi dua suami isteri 25,000 tentu dah habis. Kan? Duit pun ada 25,000 ya. Mana ni? Kan? Kita pi. Kerana ketakwaan kita pada Allah. Balik-balik mati. Selesai masalah. Tak ada fikir nak makan lah. Pi dah sana duk pergi teriak di Arafah, teriak di Mina, minta keampunan Allah. Allah ampun kan? Allah ampun tak fikir nak makan. Memang tak boleh makan pun biar. Peruntukan kita tu takwa. Yang keduanya wal amalu bitanzil. Amalan orang bertakwa kata Sayyidina Ali adalah amalannya selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Apa perintah yang ada dalam Quran, yang itulah dia buat. Tidak pernah menyalahi perintah-perintah yang terkandung dalam Quran dan As-Sunnah. Itu takwa. Jadi amalan dia menepati apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dia. Ya. Itu takwa. Jadi pastikan setiap apa yang kita lakukan ianya bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ataupun kita sebut sebagai Islam, pegangan hidup kita. Sumber agama Islam ni Al-Quran, As-Sunnah. Segala tindak tanduk kita, kita kena pastikan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya nak kait sikit lah walaupun dah masuk bulan Sya'ban. Ya, pasal ni pun kadang apa dia ulang-ulang tu orang kan. Azab lagi tu kita baca cepat-cepat dia ulang tak ada apa lah. Nak habis lah kan. Saya tanda siap-siap ni. So duduk tanya Pak Haji pula tak mana tu. Terkena-kena Pak Haji nak main bulan depan. Pening lagi. Baik saya tanda siap-siap. Kisah Nabi Isra' wal Mi'raj setelah sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tuan dengar elok ni pengajaran. Hadis ni kalau tuan-tuan ada hadis Imam Muslim hadis ke-134. Nabi bersabda, "Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain, thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Fakhtartul laban. Faqala Jibril alaihi salam, ikhtartal fitrah." Maksudnya, kemudian aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bila aku sampai, aku masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan aku semayang 2 rakaat. Ini pengajaran tuan-tuan. Jarak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1,600 km. Nah, jauh. Kalau naik kapal terbang muka 2 jam lah. Naik kapal terbang biasa ni 800 km sejam. Kita duduk naik dalam Malaysia ni, dia sejam 450 km lah. Dia tak laju sebab dia kecil kan. Tu gagah duduk tekan ambil minyak jam. Kan? Kan? 2 jam perjalanan. Bila sampai aku masuk ke dalam masjid, aku solat 2 rakaat. Apa dia tuan-tuan? Nak abang, solat ni penting. Hubungan kita sebagai hamba dengan pencipta kita jangan putus. Duduklah di negeri mana sekalipun, buat kerja apa pun, jangan tinggalkan solat. Sajalah nak cerita dah model habis, nak cerita lama-lama. Model nak habis lah. Hari ni ustaz tak tidur siang, dia letih sikit. Tak dan ada masa orang main sekolah. Jadi kita kena layan lah, buat macam mana kan. Tokek syarikat ayam bismi mai. Jadi bila dia cerita tentang ternakan ayam bismi ni, memang hebat. Dia mana ada cucuk-cucuk kan. Nah. Jadi cara mereka ternak ayam tu memang baguslah. Kita orang Islam ni kena support sangat-sangat.
Tak tahu lah dia nak recommend supaya kami jadi macam stokis lah. Dia main letak freezer, besar-besar tu, buh. Kan? Start jual sebahagian keuntungan untuk sekolah. Lah dia mula terkenal lah tuan-tuan. Khususnya di sebelah utara. Ayam bismi. Itu yang tak ada anak tidur. Dia main pun elok-elok saya habis zuhur. Mayang di sekolah seorang-seorang. Dia telefon. Biasa tidur pukul 2 sampai pukul 4. Hari ni tak tidur. Dia habis balik pun 3 lebih dah. Kan? 3 lebih nak tidur walang-alang. Kan? 4.38 masuk dah. Kan? Buat kerja rumah totek, ambil uduk lain. Ayah asam. Tu keluar tak cerita WhatsApp lapar tu. Tu kadang-kadang bila tak rehat tu macam nak kata letih. Tadi tuan-tuan duk buat tahlil lah. Saya khusyuk sampai kat London lah. Khusyuk lah saya tadi. Ingat ke ujung telinga. Kita ni manusia banyak kekurangan. Khuliqul insanu dha'ifa. An-Nisa 28. Aku cipta manusia ni serba kekurangan. Korang tidur letih. Kerja banyak sangat pun letih. Kan? Tambahan pula kita ni dah mula berumur. Pak Ji umur berapa? 89? Oh, saya ingat 89. 59? Oi, saya senior lagi lah. Bukan tua, senior. 67. Dalam surah Yasin ayat 68 Tuhan cerita bila Tuhan panjangkan umur kita ni tuan-tuan, kita akan di antaranya hilang kekuatan. Juga akal kita dah mula kurang. Jagalah kan. Tu yang masuk pintu ni, keluar pintu ni cari kasut tak ada. Dia mula nak lupa. Kawan tu pula main saruk. Pergi pinjam kasut ustaz pula jam. Tu makna wa man nu'ammirhu nunakis fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin 68. Jangan duk baca saja, pergi tengok. Ambil tafsir Arab Saudi ayat ni muka surat 713. Surah ke-36 ayat 68 surah Yasin. Pergi tengok tafsiran. Akal kita kurang, kekuatan kita pun kurang. Kita kembali macam seolah-olah zaman kanak-kanak. Nampak? 67. Itulah nama mana Tuhan nak simpan agak-agak lagi 30 tahun cukup lah kan. 97. 100 tak apa, saya senang nak ingat. Kan cucu tanya tuan mati umur apa? 100. Tu dia. Sempoi 99 mai lagi kuliah maghrib Sungai Limau. Oh dia, tak tahulah yang depan ni ada ke dari macam tu. Dia main dengan letih tahu tu dia nak pergi hilang ngantuk dia mapulah sikit. Kan? Baik. Jadi nak habaq bagi satu ketika dulu tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni moga-moga Allah merahmati dia, mengampunkan kesalahan dia, juga kesalahan kita. Sebab apa? Dia keluar kenyataan demi untuk mengharumkan nama negara. Tak apa, tinggalkan semayang. Oh dia. Saya bukan fitnah anak, kalau tuan-tuan ingat lah. Siapa tak ingat sah Melayu muda lupa? Saya ingat. Jadi isu. Seorang ustazah jawab isu tersebut dalam forum perdana di TV. Kebetulan saya baru sampai balik, saya bertengok ini forum apa. Lepas tu dia sebut, saya ingin memperbetulkan kenyataan yang mana mengatakan demi untuk mengharumkan nama negara, boleh kita tinggalkan solat. Lalu dia baca surah Al-Hijri, surah ke-15, ayat yang terakhir, ayat 99 tu imam. Ni dalil tak boleh tinggalkan solat dan tak boleh tinggalkan kewajipan-kewajipan yang Allah letak atas bau kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan pada kamu. Keyakinan itu maksud mati.
lagi kita tak mati, nyawa di kandung badan, akal fikiran kita siuman, wajib kena semayang, wajib kena puasa, wajib kena keluar zakat dan sebagainya. Cekek nanti Nabi pada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masuk terus semayang. Nak abang betapa pentingnya semayang. Isra' wal Mi'raj pun pasti nak terima semayang. Tiba-tiba kita keluar kenyataan tu. Saya pujilah ustazah tu pasal dia berani sentuh isu tu. Dan lepas tu nampak lama dah dia tak keluar TV. Malaysia macam tu lah. Malaysia negara ku. Kan? Jenis kalau kritik sikit, tak keluar TV. Kan? Tambah macam ni, tak keluar langsung. Mangkuk ayun. Bagilah peluang sekali kan. Orang nak cakap tentang Islam pun tak bagi, tu nak cakap apa? Jadi itulah pentingnya solat. Dan Nabi ajar dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-salat ala waqtiha. Amalan yang paling utama salah satunya solat awal waktu. Meninggalkan solat, hadis Muslim, bainal abdi wal kufri tarkus salat. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah dengan meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat dalam surah Al-Muddathir, surah ke-74 ayat 42-43, Allah kata esok hampa di akhirat aku sumbat hampa ke dalam neraka saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu berada dalam neraka saqar ini? Mereka menjawab, kami dahulunya tidak solat. Jadi jelaslah hadis Muslim ada, ayat Quran ada. Orang tak solat kufur, tak beriman. Kemudian Nabi kata, setelah aku selesai solat 2 rakaat, aku keluar daripada Masjidil Aqsa dan Jibril datang sekali lagi kepada aku. Inilah yang saya sebut tuan-tuan. Yang kata takwa tu wal amalu atau al amalu bitanzil, amalan kita mesti sama, mesti selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Makna tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Jibril datang pada aku dengan membawa 2 mangkuk. Mangkuk yang berisi dengan arak dan mangkuk yang berisi dengan susu. Lalu ku pilih susu. Jibril berkata kepada aku, Tuan hamba telah membuat satu pilihan yang tepat. Ini fitrah. Fitrah ni sesuai dengan keadaan kita yang Allah cipta, tuan-tuan. Apa dia yang sesuai? Fitrah itu, susu itu ialah Islam. Jadi di sini pengajarannya Nabi nak bagi tahu pada umat, pastikan Islam pegangan hidup kita sepanjang hayat. Jangan cari yang lain, jangan pilih yang lain. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran 85. Cari selain pada Islam, Allah tak terima naya. Kalau nak baca banyaklah. Al-Baqarah 85, Al-Baqarah 208, kata-kata Sayyidina Umar. Ramai kita dengar kata-kata Sayyidina Umar. Setelah tentera Islam mengalahkan tentera Rom yang kuat, satu kuasa besar, Parsi Rom. Islam menang, apa dia ucapan Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ingat, wahai tenteraku, hari ini Allah memuliakan kita kerana kita berpegang teguh, kita beramal, kita menjadikan Islam sebagai pegangan hidup kita. Tapi ingat, famahma btaghainal 'izza bighairi ma a'azzanallahu bihi adallanallah. Apabila kita meninggalkan Islam, Allah pasti akan hinakan kita. Itu kata-kata dia. Al-Quran, Al-Baqarah ayat 85. Rujukan tafsir Profesor Mahmud Yunus. Muka surat 18. Tengah-tengah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ada hujah Quran. Siapa yang beramal sebahagian Al-Quran, kufur sebahagiannya lagi sebagai balasan daripada Allah, hidup dia hina. Kita tengok hari ini Islam dihina. Orang Melayu sendiri hina Islam pun ada. Orang bukan Islam hina Islam pun ada.
Betul ke tak tahu. Kapiak Harbi ni, laknatullah ni, nama apa salah, Mangkuk Hayun kot nama dia. Kan? Dia kata kaji semula dah, semayang jemaat tu buang masa. Betul ke tak tahu Malaysia kini. Saya tak baca, cuma saya tengok dalam kitab Facebook. Kitab Facebook pula. Pakak hentam dia. Kapiak laknat ni. Hampa pasal apa suka usik agama kami ni? Hampa duk provoke ni, hampa nak perang ke? Hampa berani sangat lah. Kita tuan-tuan, orang Islam dia beza pakcik. Wa tarjuna minallah himala yarjun. An-Nisa 104. Kita kalau kita berjuang untuk mendapat keredaan Allah, puak-puak tu takut mampui. Kalau kita mati syahid. Tu beza dia. An-Nisa 104. Dia duk provok setiap hari ada saja. Tapi bila renung balik, kita pun tak betul. Pasal ini balasan Allah. Kita menjadi satu bangsa yang hina kerana kita tidak beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Tu ada budak Melayu umur 20 lebih, dia hina Nabi. Kalau jumpa hampa langgar pergi mampus bang. Nah, hidup pun tak guna, murtad. Hina Nabi. Keluar dengan kisah Facebook kan. Oh nama atau jadi Nabi nak ajak kita Islam pegangan hidup. Jadi dalam arti takwa pun al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa ialah amalan orang itu selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Yang kata takwa tu tuan-tuan, takwa, punya wang kan. Takwa. Takwa yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Yakni qanaah dengan yang sedikit. Apa maksudnya berpada dengan apa yang ada? Itu takwa. Kita ni pasal tak cukup. Pasal tak ada sifat qanaah. Yang kedua, kita tak ikut guideline Nabi. Nabi ajak kita tengok orang bawah, adik muslim. Jangan tengok orang atas. Kalau duk tengok kata, tengok muka Tan Sri Syed Muhtar Buhari, jam kita. Dia kaya, dia ada 8 bilion. Duit Malaysia, RM 8 bilion. Antara Melayu terkaya di Malaysia lah kan. Kita RM 8 bilion rupiah. Duk pergi compare, buat comparison dengan Tan Sri Syed Muhtar. Memang sampai bila tak kenal. Tapi cuba tengok dengan orang yang lebih susah pada kita. Alhamdulillah. Syukurnya aku kan. Aku ada juga hadis muslim. Bila tak ada sifat qanaah, itu bukan takut. Berpada dengan apa yang ada. Hadis ini ataupun kata-kata qanaah ini saya boleh kemukakan dalil Quran tuan-tuan dalam surah At-Taubah ayat 59 yang kata qanaah walau annahum radu ma atahumullah. Itu banyak. Sesungguhnya kalaulah mereka redha dengan apa yang Allah kurnia pada mereka. Itu qanaah ayat Quran pula. Tadi hadis muslim. Tadi kata-kata Sayyidina Ali kan. Hadis muslim saya tak baca, minta maaf, mari saya baca. Hadis muslim kata macam ni. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Kata-kata Sayyidina Ali, hadis muslim, ayat Quran, tu qanaah. Bila tak ada sifat qanaah, Nabi kata apa? Umat aku ni kalau bagi satu lembah emas, dia nandak yang kedua. Dapat dua, nandak yang ketiga. Dia nak rasa tak cukup. Ruginya masjid pun tak kenal, tu imam pun dia tak kenal. Tak kenal. Tangga masjid pun tak kenal letih. Kadang-kadang saya setuju tuan-tuan. Masjid-masjid ni kadang-kadang kena ajak juga anak-anak Korea boykot. Boleh tak boykot dalam Islam? Boleh tak Pak Haji? Boykot dalam Islam. Boykot untuk jadikan pengajaran kepada orang lain. Dia main letak pulut kuning, dia main letak pisang, kita jangan duk untuk kedai. Apa ingat kami beruk makan pisang. Esok pagi dia nak main ambil bekas,
Tak sentuh apalah orang masjid. Abang boleh tak boikot? Boleh. Mana dalam Quran? Surah ke-9 At-Taubah ayat 118. Boleh nak? Jangan kata tak boleh. Dah kita tak jumpa. Itu kalut. Macam tu juga. Boleh atau tidak kita doa kepada orang Islam yang menzalimi kita? Boleh. Mana dalam Quran? An-Nisa 148. Asy-Syura 41. Dalam hadis ada hadis Muslim. Siapa berdoa? Sa'id bin Zaid. Clear. Macam ni punya hujah pun tak keluar TV 3 suku ni. Kau tidak bawa orang Islam faham apa itu agama Islam, Tok Imam. Betul tak? Hak tu masuk TV tu semua cakap pusing jauh. Bila orang nak kembali pada Islam? Cuba bagi peluang tengok saya. InsyaAllah dia kata kena 3 round insyaAllah. Tak, kita bercakap ada sandaran. Kalau saya keluar TV, saya nak bagi. Bila saya baca, ayat tu keluar. Bagi lepas tunjuk. Sama dah yang saya sebut. Kan? Hadis, keluar hadis. Ya ada tu. Boleh bang? Nampak menunjuk duk fikir nak bawa saya pergi ATM kan? Tak apalah. Tok Guru kata, selagi ada ruang untuk berdakwah, kita berdakwah. Wal qana'atu bil qalil, mana qana'ah berpada dengan yang sedikit. Syukur. Aku ada juga kan. Yang keempat, yang ni penting. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Kamu membuat persiapan bekalan untuk kamu kembali bertemu dengan Allah. Kita bukan tahu tuan-tuan. Kan? Takkan malam ni amai dengar kuliah saya, esok pasal ada 2-3 orang mati. Kan? Abang kata aku tak mau. Bukan kira mau tak mau. Tuan-tuan bersedia ke tak sedia duduk rumah banglo ke, pagar karan ke, agak-agak pagar karan, Israel boleh masuk lah Pak Haji? Tak boleh. Shortnya. Kita jawab dengan Quran. Surah An-Nisa ayat 78 tentang kematian. Hang duduklah rumah hebat macam mana pun. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Maut senantiasa mengejar kamu walaupun kamu duduk dalam benteng yang teguh dan kukuh. Israel masuk jam. Kalau tak ada persiapan, balik awal. Allah kadang-kadang kesian tuan-tuan. Hak kita buat ni pun kita harap Tuhan terima. Dahlah tak banyak. Kan? Kosong pun korang macam saya tu. Letih tu tak kira sampai London. Allah. Sampai London pun. Itu takwa. Apa dia takwa yang keempat? Ialah kamu membuat persiapan bekalan mati. Dia pun kata betul-betul. Baik, kita sambung balik. Itu takwa saya nak kaitkan dengan penggalan yang kita baca tu. Itu sebagai penambahan pandangan Sayyidina Ali. Ini adalah kerana takwa merupakan benteng bagi diri seseorang dari melakukan dosa, menyakiti orang lain dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Riba pula bercanggahan dengan takwa kerana perbuatan bermuamalat dengan riba itu menindas orang lain, mengundang murka Allah dan berdosa besar. Jadi dalam Islam ni kita saling bantu-membantu. Kita bagi pinjam 1,000, nak bayar macam mana? Bayarlah. Kita ni ada orang tolong kita. Sampai masa bagi 1,000 terima kasih. Up sikit RM50. Jangan derai awal mak 1,000 bayar balik 1,100. Tak boleh. Kita peminjam ni cerdik lah sama kan 1,000 kan. Yang ni RM60. Boleh lah beli Mustang King besar ni lah. Lepas tu 6 bulan RM60 tuan-tuan saya makan hari tu. Kenyang sampai keluar. Kat seminggu lah. Tu tak makan duri hitam lagi tu. Kita cerdiklah sikit. Orang dah bebaskan kita, tolong kita melepaskan kesusahan, kepayahan. Cerdik-cerdiklah sikit kan. Tu Islam. Dia panggil qadar hasan. Baik.
Yang ketiga adalah firman Allah, in kuntum mu'minin, jika benar kamu orang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa syarat untuk terus berada dalam iman adalah dengan meninggalkan riba. Syaratnya iman ni kita kena jaga elok lah tuan-tuan. Kita jadi Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kita jadi beriman apabila kita melaksanakan segala tuntutan-tuntutan agama. Itu iman. Sebab tu jangan kita tinggal sibuk macam mana, kalut macam mana, sehari sekali baca Ali Imran surah ketiga ayat ke-8. Tuan-tuan, tiap hari dia baca dah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Supaya Allah jangan pesong lagi setelah kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk, kita diberi kefahaman agama. Kita dah mula faham agama, kenal apa itu Islam, dan Allah dah tambah hidayah yang disertai dengan taufik. Tuan-tuan, ramai orang dah dapat hidayah tapi taufik tak dapat, padi tak boleh buat. Dengar khutbah jemaat, kelebihan bagian-bagian, faham, angguk, tak boleh nak buat. Macam apa? Allah tak bagi taufik. Taufik tu pertolongan Allah. Orang yang ikhlas akan dapat taufik. Orang yang ikhlas tak mampu diperdaya oleh iblis. Dari Quran surah Al-Hijri surah 15 ayat 39-40, rujuk tafsir Arab Saudi muka surat 394. Bila Allah dah bagi hidayah dan taufik, jaga elok-elok. Kita boleh main masjid 5 waktu berjemaah. Bukan kita hebat. Kita jangan masa berjalan tu duduk tengok pula. Rumah JKK, Allah, JKK ni sekali tak pernah main. Lebih baik batal balik pergi semayang rumah. Kita bangun tahajud bangun tahajud kan. Tapi kadang-kadang terkejut juga kan. Bangun tahajud. Bangun tak pergi bilik ayam, buka tingkap. Tengok rumah Pak Ji Ahmad, gelap lagi orang tua ni. Tengok kemas sangat jubah sahabat. Lebih baik tutup tingkap pergi tidur. Tak dapat pahala. Kita rasa kita kemas. Kita boleh buat ni kerana taufik, pertolongan daripada Allah. Pak Haji dah faham, Pak Haji tak boleh buat. Kita faham dan boleh buat itu kerana kita dapat taufik. Tapi jangan ujub fala tuzaku anfusakum. Surah An-Najmi surah ke-53 ayat 32, habis pahala amalan. Boleh? Boleh kot no? Bukan pada ngajar, boleh sikit-sikit. Maklumlah ustaz besya-besya je kan. Tu yang tak keluar TV tu, besya-besya je. Baik. Saya sikit-sikit tadi iman. Makna kepercayaan. Buktikan kepercayaan kita dengan kita beramal. Tinggalkan riba. Jadi ayat ini juga menerangkan bahawa harta yang telah dikumpulkan melalui riba sebelum turunnya ayat pengharamannya, maka hukumnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah turunnya ayat yang mengharamkan riba, maka tidak boleh bermuamalat dengan riba walaupun akadnya berlaku sebelum turun ayat pengharaman riba. Jadi jelas lagi tak boleh. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi panduan bahawa jika kita telah bertaubat, saya selalu sebut taubat mesti wajib diiringi dengan amal-amal soleh, baru taubat tu terpakai. Dalil Quran Al-Imran surah ketiga ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Minta maaf, kita mendengar ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang makcik, oi Allah Maha Pengampun, hangpa taubat, Tuhan ampun tak cukup. Dia kena habis. Taubat wajib disertai dengan amal-amal soleh, baru Tuhan terima. Itu dia dalil dia. Ali Imran 89. Orang yang bunuh 99 orang, bila diberi nasihat supaya bertaubat, dia bertaubat.
supaya dia berhijrah, ubah sikap hidup dia dalam perjalanan. Mana dia duduk tengah amal, jatuh mati, dia dapat rahmat Allah, ahli syurga. Sedangkan dia bunuh 100 orang, tuan-tuan. Seorang kita bunuh secara yang tidak benar, makna seolah-olah kita membunuh seluruh umat manusia. Di dunia ada 7 bilion penduduk. Kita bunuh seorang yang tak sepatut dibunuh, macam kita bunuh 7 bilion. Mana dalam Quran An-Nisa, dalam surah Al-Maidah, minta maaf, 32. Kau ni bunuh 100 orang, tapi dia ahli syurga. Pasal apa? Dia bertaubat dan dia sedang dalam perjalanan beramal. Buka dalam bab taubat, kitab Riyadhus Shalihin, jumpa hadis ni yang bunuh orang 100 orang. Ni duk kata taubatlah Tuhan pengampun, betul. Tapi kenapa? Kena amal. Nah, Allah, aku lah tak buatlah jemaah ni, nombor ekor tak main abang. Aku silap banyak sebagai lah. Masjid tak main. Mayang benar. Yang sonok puasa, semayang dah. Pelik. Saya kalau diberi pilihan, tuan-tuan, di antara semayang dan puasa, Pak Ji pilih mana? Semayang. Saya dua-dua tak mau. Kan? Senang. Tak payah semayang, tak payah puasa. Kan syok. Tapi kita pilih semayang. Puasa 12 jam, semayang 5 minit tak boleh buat. Aduh. Mintalah taufik pada Allah. Dengar-dengar dah. Kan? Allah, tuan-tuan. Itu beza nak. Baik. Jadi dia kata di sini. Di akhir ayat ini Allah bagi panduan bahawa jika kita telah bertaubat dari bermuamalah dengan riba, maka kita boleh mengambil harta yang asal, modal saja, dan tidak boleh mengambil keuntungan ribanya. Tapi tentang duit bunga ni, hak terbaru ni, pandangan Dr. Sofadawi ni ada juga yang orang tak apa setuju, tapi tak apa, itu pandangan dia. Saya pun tak mau sebut, tapi tuan-tuan lagi keliru. Kan? Baik, dulu kita dengar kalau duit riba ni buang ke laut. Kalau semua buang, jenuh. Duit riba semua buat jamban. Kawan tu susah nak makan. Itu bila nak berak, tak makan. Duk kira duit riba nak buat jamban. Bila makan baru boleh berak. Tapi law ni dah bertukar lah. Pandangan Dr. Sofadawi, walaupun ramai juga tak setuju. Begitu juga kalau tak salah saya fahaman nama Allahumma salli ala Muhammad, nama apa? Wahbah Zuhaili ke? Bukan. Ramadan Al-Buti yang juga dipertikaikan tentang riba. Boleh. Bagi orang susah boleh. Sampai sebahagian kata buat sekolah agama pun boleh. Tapi kita data duit riba, buat jamban. Kan? Kalau jamban dah ada, bubuh ekon. Baru syok berak. Kan? Teran pun syok, sejuk. Kan? Kawan tu makan tak, nak suruh buat jamban. Bila nak berak? Kan? Baik. Tapi kalau kita bagi sesuatu sedekah dengan yang haram, tidak berpahala. Itu kena faham. Jangan abang dia ni duit riba. Kan? Dia. Kan? Kalau dia makan, mana? Lihat. Dia tak tahu. Orang putih kata, he received in good faith. You know? Kan? Dia terima macam tu. Dia buat apa pun. Jangan duk abang. Kawan nak sekedar darah, tak ada. Ambil duit riba ni 10,000 pergi buat jamban. Lah rumah pun ada jamban dah. Tu tak ada obat riba ni kebaikan. Nah. Saya pernah tanya Syekh, seorang ulama hadis di Yaman. Tentang kadang-kadang kita kata mungkin kadang-kadang berlaku kesilapan pihak bank. Tengok akaun kita ada duit banyak. Kita tahu baki ada 10,000, tentu tiba-tiba ada 100,000. Hak 90,000 tu boleh terdarah lah. Dia kata duk pergi konsert apa? Makan. Dah orang masuk akaun kita untuk kita. Tu dia senangnya. Tapi kita jenis warak kan. Takkan tak warak ni ustaz kan. Ni bukan duit aku. Sebab berlaku kat saya. Tengok akaun saya ada lebihan 3,000. Dia tak, siapa pun tak WhatsApp ke SMS. Kita jenis warak bagi ustaz pula kan. Bukan baru nak start. Saya buat keluar 3,000. Saya cari semua orang susah. Sahabat-sahabat. Bagi. Kan? Last sekali bila statement main baru tahu siapa yang bagi.
Oh dia ni, tapi awak hantar telefon kat aku. Takkan nak bagi kat aku, apa silap aku bawa keluar kan? Nah cerita macam tu. Terpulang kat kita lah. Share kata, dah masuk akaun kita duk cross-check. Apa? Ambil lah. Tapi kita ni jenis tak sedap lah kan? Macam seorang perempuan, orang Malaysia ke apa? Berlaku di Australia. Tiba-tiba akaun dia ada ratusan ribu kan? Dia di penjara kan? Jadi dipertikaikan lah. Hang tahu dah. Dia mula bohong kata pak dia hantar apa semua. Cek tak ada benar. Duduk dalam. Kan? Jadi kita Islam ajak ni antaranya, biarlah kita jujur. Amanah. Baru hidup barakah. Yang kadang-kadang kita buat kerja pun tak jujur. Tak ada amanah. Main lambat, balik awal. Jam. Saya duduk beletiak di sekolah tu. Ingat lah, hadapan saya ni semua ustazah ni. Tak sepatut lagi. Tapi ingat memperingati. Kan? Nak hidup barakah, jaga amanah. Main lambat, balik lambat. Tu kita compensate balik. Kita bayar balik. Ni main lambat, balik awal. Kita kadang-kadang iblis ni pandai tuan-tuan. Pandai tu. Baik. Di dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim juga ada menyebut 5 golongan yang bekerjasama untuk menjalankan urusan riba yang dilaknat oleh Allah. Ini dah ada. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un, rawahu Muslim. Daripada Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat atau Nabi melaknat orang yang makan, yang mengambil riba, orang yang memberi riba, penulisnya dan 2 saksinya. Baginda bersabda bahawa mereka semua sama. Dia hak bagi pinjam pun dosa, hak terima pinjaman, hak jadi saksi, hak tukang tulis, semua jam. Semua sama. Apa dah? Nang buti nang, kui buti kui. Sama. Jadi dia buat rajah tu tengok ni. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala juga dapat dilihat jelas di akhir ayat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala menegah kita dari menzalimi orang lain. Ada hadis tuan-tuan. Hadis qudsi Imam Muslim atau Bukhari. Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab hadis 40. Saya ingat kalau tak salah hadis ni hadis ke-24. Maksudnya, wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Allah sampai bersumpah Allah tak buat zalim ke atas diri dia. Dan aku mengharamkan kezaliman ke atas kamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Tuhan tak buat zalim kat manusia. Dalil dia bagi akal. Dalam bab lain apa pandai bikiang no. Kenapa tak mau cari kebenaran? Agama mana yang benar? Tengok, ada yang dapat hidayah. Cat Steven. Dulu padri masuk Islam. Dia nak kata Allah zalim tak? Itu hadis mana ayat Quran kata Allah tak zalim. Di antaranya surah Yunus ayat 44. Allah tak zalim. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Tuhan, hampa yang buat zalim. Aku tak buat zalim. Jadi di penghujung ayat Allah mencegah kita dari menzalimi orang lain dengan mengambil harta mereka dan menegah kita dari dizalimi oleh orang-orang kaya dengan mengambil harta kita melalui pengharaman riba. Kaya, hang bagi pinjam, hang dah ada lebih, bagilah hutang sah, kan? Lepaskan kesusahan, kepayahan hidup orang. Dapat hadis sebut, kita tolong orang susah, satu Tuhan tolong kita. Kita sampaikan hajat sesama, esok Allah sampaikan hajat kita. Itu hadis. Kalau nak Quran, Ar-Rahman, surah 55 ayat 60. Tuhan sebut. Sebab tu tuan-tuan jangan teragak-agak nak buat kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap yang baik, setiap amalan yang baik, balasannya juga ialah baik. Allah akan memberi balasan yang baik pada setiap perkara yang baik yang kita lakukan. Riba, Islam tolak. Ini penindasan dan juga kezaliman. Boleh tuan-tuan?
Cukuplah nak baca pula tabarakalladzi pula. Baca lepas sembahyang Tok Imam. Mai kita tukar baca siap-siap lagi bagus. Tak mau. Nah, sat lagi sembahyang kan. Boleh. Nampak macam tak setuju, tak usah duk baca terus. Lagi senang balik awal kan. Saya baca dah dekat rumah tadi pagi tadi pukul 5.30 pagi. Ni nak baca round kedua tak apa. Bukan dah rugi apa dah, satu huruf berapa puluh pahala 10. Kan? 30 ayat. Nah, insya-Allah. Insya-Allah umur panjang bulan hadapan. Cuma saya nak tanya di sini ada tazkirah Ramadan tak? Apa dia pengatur kuliah? Jadi kalau ikutnya kita minggu ketiga. Ikut jadual bulanan ke atau macam mana? Tak dengar? Oh, jemput. Tak apa. Saya masuklah ikut jadual kan. Tak apa. Kalau jemput tu saya kena cek jugalah sama ada apa nama. Ada kalau ada lagi kan. Cuma nak tanya, sini apa solat tarawih, tuan-tuan mazhab 8 kan mazhab 20? Mazhab 20. Waraknya. Awak tak buat 36. Umar Abdul Aziz buat 36. Nah, tujuan saya mazhab 8. Jadi tak ada tazkirah tak apa. Nah, insya-Allah kita ingat Tok Imam kita buat teruslah tabarakalladzi nah. Mudah-mudahan kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Kalau buat selepas solat ramai yang balik. Jadi buat sebelum solat, semua mau tak mau kena duduk dengar. Hak tak reti nak baca, dengar. Dengar pun dapat pahala. Boleh rekod insya-Allah. Siapa nak jadi tekong ni? Saya juga. Terima kasih Cik Iman mai jadi. Saya juga amailah saya pelerah lah. Suara tak sedap kan. Kalau Ismail Hashim tu sedap kan. Tapi kita bagi sama lah baca Jangan cepat pada saya pula. Ada sampai. Masih. Kita baca sama-sama Jangan hang dulu aku kemudian Dapat pahala ni baca belah malam. Ada hadis hadis ni hasan kalau tak ada hadis hasan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Kelebihan suratul Mulk. Boleh semua siap Tak mula Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا
آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.